Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Wan Zaimi bin Wan Yusof, Department of Electrical Polytechnic Sultan Mizan Zainal Abidin. So hari ini saya akan cuba ingin membentangkan tajuk kajian keberkesanan sistem ISOMS dalam penilaian projek akhir pelajar untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik of Sultan Mizan Zainal Abidin, nombor siri VE542. Okay, pengenalan. Pendidikan tinggi semakin melihat potensi teknologi dalam memperkayakan pembelajaran pelajar. Pengenalan sistem pengurusan pembelajaran dalam talian secara bersepadu ISOMS telah menjadi satu platform inovatif yang semakin mendapat perhatian dalam memperkemas dan menyempurnakan proses penilaian pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Penggunaan ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar telah memberikan cabaran dan peluang untuk meningkatkan efisiensi serta keberkesanan proses penilaian oleh penyelia projek. Apa itu ISOM? ISOM ialah sistem penyampaian berasaskan web yang menggunakan pendekatan pedagogi yang direka untuk meningkatkan kemahiran pembelajaran kendiri pelajar yang sangat penting bagi mereka yang memasuki institusi pengajian tinggi, especially politeknik lah. Ya, ISOM ialah sistem pengurusan pembelajaran berorientasikan pelajar dengan ciri-ciri berikut. Pelajar boleh memilih pelajaran sendiri dan memantau kemajuan mereka sendiri menggunakan ujian diagnostik dalam talian pemantauan berkala oleh pentadbir sistem untuk memetakan kemahiran pembelajaran terarah kendiri pelajar. Pemantauan berkala oleh penyelia. Okay. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan ISOM. Okay, penyataan masalah. Dalam era perkembangan teknologi, terutamanya penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang sangat penting pada masa kini. Namun begitu, sering ataupun kadang-kali menghadapi pelbagai cabaran. Pembelajaran dalam talian telah terbukti dapat meningkatkan penglibatan. Ahmad Alif 2020. Faktor kebolehcapaian merupakan faktor penghalang utama ke arah keberkesanan pembelajaran atas talian melalui sistem yang diperkenalkan dalam penilaian projek akhir pelajar. Beberapa cabaran lain yang dihadapi adalah aspek penilaian, isu komunikasi yang menghadkan interaksi sosial semasa sesi pembelajaran atas talian, isu teknikal, kekurangan sambungan internet dan kapasiti data yang tidak mencukupi. Saleh 2020. Okay. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama mengukur keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar. Jabatan Kejuruteraan Elektrik PSMZA mengukur perbezaan tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir mengikut jantina. Dan yang terakhir, objektif mengukur keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar dengan pencapaian akademik pelajar. Persoalan kajian. Apakah tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik PSMZA? Apakah terdapat perbezaan tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar mengikut jenis jantina? Sejauh manakah keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian para pelajar, projek pelajar dengan pencapaian akademik pelajar? Hipotesis kajian. Hipotesis no. 1. Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar dari segi jantina. Hipotesis no. 2. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar dengan pencapaian akademik. So, kerangka konsep kajian. Okey, sumber adaptasi dari Stegberg and Grigorenko 2004, iaitu kerangka konsep kajian keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. So, ada 3 elemen utama yang difokuskan, iaitu dari segi analytical, kreatif dan juga praktikal. Dan kita ke arah kepada pencapaian akademik pelajar lah.
Okay, metodologi kajian. Kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif secara tinjauan yang bertujuan untuk menguji keberkesanan sistem ISOM itu sendiri. Okay, sebelum mengedarkan borang sidik, satu kajian ritis telah dilakukan untuk mengukur data-data yang sebenar dan bertujuan untuk menentukan nilai keabsahan dan kebolehpercayaan instrumen yang hendak diuji. Hasil daripada kajian rintis didapati nilai alpha Cronbach 0.726. Menurut Jackson 2003, apabila nilai alpha Cronbach yang melebihi 0.6 menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Okey. Dapatan kajian. Okey, bahagian A adalah demografi, iaitu bahagian bilangan responden, iaitu seramai 162 orang, iaitu bilangan pelajar lelaki mewakili seramai 80 orang, iaitu 49%, dan pelajar perempuan mewakili seramai 82 orang, iaitu 51%, dan jumlah semua sekali adalah 100%. Bahagian B, setelah diuji dan dianalisis, hasil dapatan untuk scoring berada pada tahap tinggi, iaitu nilai keberkesanan dari segi analytical, iaitu 3.8088, keberkesanan dari segi kreatif 3.8811, keberkesanan dari segi praktikal 4.1258, keberkesanan secara keseluruhan analytical, kreatif dan praktikal 3.9386, iaitu berada pada tahap scoring yang sangat tinggilah. Okey, jadual 3.2 adalah analisis berpandukan kepada ujian T bersandar bagi perbezaan tahap keberkesanan ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar mengikut jenis jantina. Contohnya dari segi analytical, lelaki dan juga perempuan. Okey, nilai min dia adalah 3.8, 3.7, manakala ujian T dia adalah 2.013. Okey. So, hipotesis yang 0 ditolak lah. Okey, maksud tiada perbezaan untuk di antara jantina. Okey, maksudnya okeylah boleh skor. Okey, kreatif. Kreatif pula adalah nilai ujian T tidak bersandar adalah 1.275. So, hipotesis 0 dia diterima. Secara praktikal pula adalah minus 0.683. Hipotesis 0 dia diterima. Dan secara keseluruhan, dalam ujian T yang bersandar bagi perbezaan tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar mengikut jantina adalah hipotesis 0-nya diterima. Dan yang jadual 4.0 adalah hasil analisis ujian person hubungan keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek pelajar dengan pencapaian akademik pelajar. So, hubungan boleh ubah adalah keberkesanan sistem ISOM itu sendiri dalam penilaian projek akhir pelajar. So, nilai korelasi dia adalah minus 0.106, iaitu arah signifikan P 0.063. Okay. Secara kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini dapat membuka mata bahawa keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian para pelajar khusus akhir projek merupakan satu sistem yang sangat penting untuk memperolehi kejayaan dalam akademik, terutamanya dalam khusus projek. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap keberkesanan sistem ISOM dalam penilaian projek akhir pelajar secara keseluruhan responden berada pada tahap tinggilah. So, kita dapati daripada analisis yang kita lakukan menggunakan SPSS. So, kita dapat scoring dia semuanya berada keadaan sangat tinggi lah. Okay, dengan ini, ia menunjukkan penggunaan sistem dalam penilaian serta pengajaran dan pelajaran memainkan peranan yang sangat penting serta memberi impak yang besar dalam pencapaian akademik pelajar. Hasil dari pembelajaran ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dari segala aspek, juga secara tidak langsung dapat mendidik pelajar sebagai pemudah cara ataupun student facilitator and bekerjasama ataupun student peer di kalangan rakan-rakan yang lain. Kerjasama ini membolehkan pelajar bertukar-tukar idea dan berkongsi pengetahuan, seterusnya mewujudkan motivasi serta membantu kepada perkembangan pembelajaran yang positif. Kaedah pembelajaran ini melatih pelajar untuk belajar secara kendiri bersama rakan sekumpulan. Ketidakhadiran penyelia dalam kelas projek tidak menimbulkan sebarang masalah yang serius seperti yang dialami pada sebelum ni lah, sebelum kita memperkenalkan sistem ISOM. Melalui proses pembelajaran ini juga, pelajar akan menghargai keberkesanan, kepuasan,
dan motivasi dari apa yang telah mereka perolehi. Semoga hasil kajian ini dapat merangsang tenaga pengajar di Politeknik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih kreatif supaya para pelajar dapat menghasilkan projek akhir yang bertaraf dan berkualiti serta inovatif mengikut perkembangan teknologi pada masa kini. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih.